Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan matlamat pembangunan mampan iaitu Sustainable Development Goal. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Azli Saidin, nombor bateri 2800021, Asyik Ahmad bin Muhammad Bakri 278219 dan Anisahan 279310. Matlamat pembangunan mampan ialah satu subtopik yang terdapat dalam subjek sosiologi pembangunan. Pengenalan pembangunan mampan. Pembangunan mampan ialah suatu gagasan yang dibahaskan dan dibincangkan dalam Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB yang mengandungi semua negara di dunia. Terdapat 17 matlamat dalam pembangunan lestari. Matlamat ini dirangka untuk kesejahteraan di dunia ini. SDG atau pembangunan lestari ini dapat bantu dunia ke arah yang lebih baik supaya memberi keamanan kepada dunia. Pembangunan Sustainable Goal atau pembangunan mampan ini memberi fokus kepada pengakhiran segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksamaan dan menangani perubahan iklim. Tajuk ataupun tema yang kami pilih ialah SDG 1 iaitu kemiskinan dan SDG 13 iaitu tindakan iklim. Tindakan kemiskinan dalam SDG 1 ialah bertujuan mengurangkan kemiskinan yang berlaku di dunia ini. Kemiskinan ini harus dibendung supaya setiap negara mendapat pembangunan atau pendapatan yang sama rata. SDG 1 ini memberi fokus kepada negara miskin kerana tahap kemiskinannya adalah tinggi, terutamanya bagi negara yang berada di dalam dunia ketiga. Yang seterusnya ialah tahap kemiskinan ialah penentu kemajuan sesebuah negara. Jika negara itu mempunyai banyak pendapatan, sudah tentu masalah kemiskinan yang berlaku di negara mereka dapat diatasi. Pendapatan ini juga penting untuk negara membangun dan membina bangsa mereka ke arah yang lebih baik. Jika kita lihat, negara miskin ini kekurangan pendapatan kerana yang menyebabkan mereka mengalami tahap kemiskinan yang tinggi. Jika mereka kaya, sudah tentu masalah kemiskinan ini dapat dibendung. Yang seterusnya, tema SDG 13 iaitu tindakan iklim. Tindakan iklim ini dirangka ataupun dibuat kerana terdapat perubahan cuaca yang begitu ekstrim yang berlaku setiap tahun. Perubahan iklim ini memberi kesan kepada pengeluaran pertanian, keselamatan dan meningkatkan risiko kesihatan. Perubahan iklim yang berlaku menyebabkan manusia terganggu dan haiwan ataupun makhluk-makhluk yang berada di bumi mengalami gangguan. Mereka tidak dapat hidup seperti biasa kerana cuaca yang begitu ekstrim. Oleh kerana itu, berlaku kerjasama antara negara ataupun perjanjian yang dirangka supaya dapat mengelak perubahan iklim yang begitu ekstrim. Tidak dinafikan perubahan iklim berlaku, tetapi jika dibendung dengan betul, sudah tentu perubahan iklim yang ekstrim ini dapat diatasi. Okey, seterusnya ialah isu menamatkan kemiskinan. Seperti yang diketahui, dalam mencapai negara maju itu harus mencapai matlamat pembangunan yang mapan, yang terdiri daripada
17 buah agenda dan antara salah satunya adalah agenda menamatkan kemiskinan bagi tujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Maka dengan itu, dengan menamatkan kemiskinan di kalangan masyarakat ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualiti masyarakat ekoran menjadi negara yang maju. Kemiskinan ini merujuk kepada kehidupan yang tidak memiliki harta ataupun punca pendapatan, mereka tidak mampu menampung kehidupan mereka. Secara spesifiknya, ianya adalah melibatkan ekonomi kehidupan mereka, iaitu mempunyai hubungan dengan kewangan. Selain itu, terdapat banyak juga perkara yang dikaitkan dengan kemiskinan, antaranya kekurangan makanan, pakaian, tidak memiliki tempat kediaman dan daya pengeluaran mereka atau punca pendapatan mereka tidak mampu menjana kekayaan hidup mereka. Hal ini telah dinyatakan oleh Nurziza Jamil menjelaskan bahawa kemiskinan itu diukur dan dilihat dari pandangan kewangan atau pendapatan, dan kemiskinan ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan mutlak. Okey, seterusnya ialah punca kemiskinan. Punca kemiskinan antaranya adalah tahap kesihatan rendah menjadi salah satu punca kemiskinan. Hal ini dianggap demikian kerana masyarakat yang punya tahap kesihatan yang rendah adalah masyarakat miskin, di mana masyarakat ini kurang terdedah dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti hospital atau klinik kesihatan bagi tujuan pemeriksaan. Selain itu, masyarakat juga kurang terdedah dengan ubat-ubatan bagi tujuan tenaga dan sebagainya. Taraf kesihatan masyarakat yang tinggi menyebabkan mereka dianggap sebagai masyarakat yang maju tanpa kemiskinan. Seterusnya ialah tahap pendidikan yang rendah juga adalah salah satu punca kemiskinan, di mana masyarakat jarang aktif dengan aktiviti atau penglibatan dalam atau luar negeri akibat dari pemikiran yang cetek. Di samping itu, orang yang berpendidikan rendah ini juga terdapat ramai masyarakat yang buta huruf, dan ini akan menyukarkan masyarakat untuk mendapatkan peluang pekerjaan kerana pada masa kini banyak organisasi pekerjaan yang menginginkan latar belakang pekerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Sehubungan dengan itu, gelandangan dan pengangguran juga adalah punca kemiskinan di Malaysia. Selain itu, peningkatan kos sara hidup manusia juga menjadi punca kemiskinan, di mana rakyat sukar memperoleh keperluan asas dengan baik. Keperluan asas ini termasuklah tempat tinggal, pakaian dan makanan. Mereka menghadapi situasi ini apabila pendapatan mereka tidak seimbang dengan perbelanjaan mereka, ekoran juga kadar inflasi meningkat. Keadaan ini menyebabkan kemiskinan di negara ini meningkat. Seterusnya adalah kekurangan peluang pekerjaan menjadi punca kemiskinan, di mana banyak terlahirnya golongan pengangguran dalam satu masyarakat. Sikap majikan yang menginginkan buruh luar menjadi satu masalah kepada pekerja tempatan. Hal ini berlaku kerana pihak majikan gemar untuk memberikan pekerjaan kepada buruh luar kerana bayaran gaji dengan kadar yang rendah. Hal ini dapat dilihat di mana sektor perkilangan atau perindustrian dibanjiri dengan pekerja dari luar. Kawasan luar bandar pula lebih ramai tertumpu pada sektor pertanian, dan transformasi pertanian itu sangatlah tidak ditumpukan, maka secara tidak langsung hasil pengeluaran pun berkurang, dan ini menyebabkan kemiskinan di luar bandar. Seterusnya ialah krisis ekonomi juga turut memberi kesan terhadap isu kemiskinan. Hal ini terhubung kait kerana apabila berlakunya krisis ekonomi, maka golongan bawahan akan terjejas, iaitu di mana ada pekerja yang terpaksa diberhentikan, dan keadaan ini secara tidak langsung meningkatkan kadar pengangguran, ekoran penurunan nilai mata wang, ditambahkan lagi dengan situasi inflasi. Hal ini
lagi meningkatkan jumlah kemiskinan di mana masyarakat tidak mampu menanggung kos perbelanjaan hidup, tambahan lagi bilangan tanggungan yang ramai. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kaedah penyelesaian isu kemiskinan iaitu SDG 1. Antara penyelesaian bagi isu kemiskinan ini ialah bersedia melengkapkan diri. Melengkapkan diri ini adalah satu tindakan di mana masyarakat berfikir secara positif di mana semua bidang pekerjaan itu memerlukan satu pengalaman atau keputusan yang baik dalam pendidikan. Oleh itu mereka harus mempersiapkan diri mereka khususnya mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ekoran itu bidang pekerjaan pada masa kini juga menjadi rebutan dalam kalangan orang yang berpendidikan. Maka dengan itu rakyat juga harus mempersiapkan diri mereka dengan belajar pelbagai bentuk kemahiran bagi kegunaan mendapatkan peluang pekerjaan. Keadaan ini secara tidak langsungnya dapat mengurangkan masalah pengangguran dan gelandangan. Di samping itu, kerajaan juga haruslah membina satu perbadanan kementerian bagi mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, perbadanan pekerjaan juga haruslah sentiasa melakukan karnival pekerjaan bagi memberi peluang pekerjaan kepada rakyat bagi mengurangkan kadar pengangguran. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai isu perubahan iklim dalam SDG. Banyak berlakunya bencana di Malaysia dan juga negara lain, contohnya Afrika. Ini memberikan tekanan kepada rakyat akibat daripada perubahan iklim ini. Mengikut kesahihan yang dinyatakan, peningkatan suhu bumi pada kadar berbeza mengikut benua dan kawasan tertentu. Pemanasan sistem iklim ini bukan perkara kecil yang boleh diabaikan. Manusia ni telah menjadi salah satu punca gangguan sistem iklim yang paling ketara sejak pertengahan abad ke-20. Kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera ini terus meningkat kepada 40% daripada 391 ppm pada 2011 berbanding dengan 320 ppm pada 1960-an. Tindakan iklim harus dilakukan bagi mengatasi masalah ini di mana dengan usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan pendidikan, kesedaran dan keupayaan manusia dan ke institusi. Seterusnya mengenai Agenda 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, perubahan iklim pada tahun 2013, perubahan iklim ini yang berlaku dapat meningkatkan kekerapan dan intensi kejadian cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kemarau, banjir dan sebagainya akan mengganggu penyediaan perkhidmatan asas. Hubungan antara pembangunan lestari dan perubahan iklim ini sangat kuat. Jadi negara-negara miskin dan membangun ini menjadi antara negara yang paling akan terjejas akibat daripada perubahan ini dan tidak mampu mengatasinya terhadap sistem sosial, ekonomi dan semula jadi. Bermula pada sidang kemuncak bumi Rio pada tahun 1992, tindak balas politik antarabangsa terhadap perubahan iklim ini di mana telah dinyatakan dalam Konvensyen Rio dan penerapan kerangka PBB mengenai perubahan iklim ini. Jadi, matlamat pembangunan lestari 11 yang dibentuk dalam agenda ini mempunyai satu matlamat di mana untuk mengambil tindakan segera memerangi perubahan iklim dan kesan terhadap alam sekitar mengenai perubahan iklim adalah forum utama antarabangsa antara kerajaan bagi merundingkan tindak balas global terhadap perubahan iklim. Lebih khusus lagi, sasaran SDG 13 yang berkaitan ini memberi fokus pada penyatuan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijaksanaan nasional, peningkatan pendidikan, peningkatan kesedaran dan kemampuan institusi mengenai mitigasi, penyesuaian, pengurangan impak dan pendedahan awal mengenai perubahan iklim ini. Seterusnya mengenai punca berlakunya perubahan iklim dunia yang disebut dalam SDG 13 iaitu pemanasan global. Pemanasan global atau lebih dikenali sebagai global warming menjadi salah satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang di mana kumpulan gas terdiri daripada gas karbon dioksida, karbon monoksida dan klorofluorokarbon. Ini akan memerangkap haba bahangan bumi daripada terbebas keluar ke angkasa.
Gas-gas ini hanya akan membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Semakin banyak haba yang terperangkap pada lapisan gas, ianya akan meningkatkan suhu udara secara global. Selain daripada itu, punca seterusnya ialah pengangkutan. Penggunaan kenderaan bermotor di kawasan bandar dan luar bandar yang semakin meningkat merupakan sumber utama pembebasan gas rumah hijau seperti penggunaan kereta, van, lori dan motosikal. Penggunaan kenderaan yang tidak bertapis dan minyak petrol sebagai bahan penggerak enjin ini banyak membebaskan gas karbon dioksida. Jadi semakin banyak pembebasan gas karbon dioksida ke atmosfera daripada kenderaan bermotor ini akan menyebabkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan perubahan iklim berlaku. Punca berlaku perubahan iklim yang seterusnya ialah akibat daripada aktiviti penyanghutanan yang dilakukan oleh sesetengah pihak dalam meraih keuntungan secara haram. Penebangan hutan yang berluas kini turut menjadi penyumbang kepada perubahan iklim di mana peningkatan karbon dioksida dalam atmosfera. Pembersihan kawasan hutan menyumbang kepada pembebasan sebanyak 25% karbon dioksida di atmosfera menerusi pembakaran hutan dan pemotongan kayu-kayu. Hal ini menyebabkan karbon dioksida terbebas ke udara, menyebabkan suhu menjadi meningkat. Dalam penyelesaian SDG 13, yang pertama ialah melalui penganjuran persidangan antarabangsa. Persidangan tindakan iklim dapat memastikan SDG 13 tercapai. Sebagai contoh, persidangan Tokyo pada tahun 1997 dan juga persidangan Copenhagen yang berlaku pada tahun 2009. Kedua-dua persidangan ini memfokuskan perubahan iklim. Persidangan Kyoto ataupun persidangan Kyoto yang berlaku di Tokyo ini bertujuan untuk menangani pelepasan gas rumah hijau, manakala persidangan Copenhagen adalah bertujuan menangani masalah perubahan iklim. Yang kedua ialah mengadakan kempen program Earth Hour. Program ini pada asalnya dimulakan ataupun digerakkan oleh Tabung Hidupan Liar iaitu WWF Australia pada Mac tahun 2007. Kemudian program ini dilancarkan secara rasminya semasa persidangan iklim di Bali pada 14 Disember tahun 2009. Program ini kempen ini berkesan kerana ia dapat mengurangkan penggunaan tenaga yang lebih daripada 5%. Suatu kejayaan ini menjadi kejayaan yang besar kerana setiap negara dapat berjimat daripada menggunakan tenaga. Kempen ini dilakukan serentak di seluruh dunia. Yang seterusnya ialah menjemput semua negara bersidang tentang kawalan ke atas Antartika. Jemputan ataupun persidangan ini bertujuan untuk membincangkan tentang pencairan ais yang berlaku di Antartika. Pencairan ais menyebabkan berlaku peningkatan paras air laut yang memberi kesan kepada negara yang rendah ataupun satu negara yang berada di paras air laut yang berada di tingkat paras air laut yang rendah. Hal ini menyebabkan negara tersebut mengalami ancaman iaitu tenggelamnya tanah di sekitar pantai mereka ataupun berlaku hakisan. Persidangan ini juga bertujuan untuk mengenakan sekatan atau kawalan daripada mengambil bahan mentah di Antartika. Bahan mentah di Antartika diteroka secara ekstrim oleh
negara-negara maju kerana bahan mentah yang terdapat di Antartika begitu bernilai tinggi. Jika aktiviti mengambil bahan mentah ini tidak dikawal, maka sudah tentu Antartika mengalami perubahan yang begitu ekstrim, seterusnya memberi kesan kepada iklim dunia. Yang seterusnya ialah cadangan dalam SDG 13. Yang pertama ialah mengurangkan penggunaan klorofluorokarbon iaitu CFC. CFC banyak digunakan dalam peti sejuk, penghawa dingin dan penyembur racun. Klorofluorokarbon ini dapat dikurangkan melalui teknologi yang baru dan yang menghapuskan penggunaan CFC. CFC ini memberi kesan kepada rumah hijau. Melalui pengurangan ini, ozon tidak akan dapat menipis kerana penipisan ozon dapat dikurangkan kerana penggunaan CFC yang berkurangan. Yang kedua ialah kempen berkongsi kereta atau menggunakan kenderaan awam. Kempen berkongsi kereta ataupun menggunakan kenderaan awam ini dapat mengurangkan pelepasan asap daripada kenderaan sekaligus menjimatkan pelepasan asap ke udara dan berjaya mengurangkan 90% pelepasan asap ke udara. Yang seterusnya ialah mencegah pembakaran terbuka yang berlaku secara berleluasa. Sebagai contoh, pembakaran terbuka yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan jerebu yang berlaku di negara jiran, contohnya Malaysia. Pembakaran terbuka ini mengakibatkan manusia berada dalam keadaan ketakutan dan menyebabkan manusia mengalami sesak nafas. Jika hal ini perlu dicegah supaya manusia dapat kembali kepada kehidupan yang normal. Kesimpulannya, SDG 1 iaitu kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat mampu berakhir dalam keadaan jangka masa yang pendek, tetapi kemiskinan dapat dikurangkan dan kadar kemiskinan di dunia berkurangan. Seterusnya, tidak memberi kesan kepada negara-negara miskin. Yang kedua, masalah kemiskinan ini telah lama wujud dalam setiap negara ataupun sudah lama dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Maka tidak hairanlah masalah kemiskinan ini berlaku setiap tahun atau berlarutan sehingga kini. Pendapatan bagi setiap negara adalah penentu bagi tahap kemiskinan. Jika pendapatan negara tinggi, sudah tentu masalah kemiskinan ini dapat diatasi. Manakala jika pendapatan negara rendah, tahap kemiskinan akan menjadi tinggi kerana pendapatan negara tidak dapat membantu mengurangkan tahap kemiskinan. Yang seterusnya ialah SDG 13 iaitu tindakan iklim. Tindakan iklim. Kemajuan dan pembangunan memberi kesan kepada iklim di dunia. Pembangunan perlu dilakukan secara terancang supaya masalah iklim ataupun perubahan iklim ini dapat diatasi. Iklim juga merangkumi ozon yang berfungsi menjadi sumber ataupun pelindung kepada manusia. Jika ozon ini tidak ada, maka ia memberi masalah ataupun kesan negatif kepada manusia atau kehidupan di seluruh dunia. Manusia hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan kesan kepada alam sekitar. Oleh kerana itu, manusia hendaklah menyalahkan diri mereka sendiri apabila ozon tidak ada dan berlaku perubahan cuaca yang ekstrim di seluruh dunia. Manusia sepatutnya berfikir dahulu sebelum mengejar keuntungan.
dan mereka patut memikirkan kesan kepada alam sekitar kerana kesan ini akan dapat dirasai oleh secara turun-temurun oleh generasi yang akan datang. Macam itu.